Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pihak Sekretariat KICSA mengucapkan terima kasih kepada tuan-puan atas kesediaan meluangkan masa menghadiri sesi taklimat KICSA 23 pada hari ini. Untuk makluman semua, sesi pada petang ini juga boleh ditonton di Facebook Live Mampu. Bagi memberkati, memohon keberkatan, sesi taklimat pada petang ini dimulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bersyukur kita pada petang ini dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam sesi taklimat KICSA 2023. Seperti mana tuan-puan sedia maklum, Mampu akan mengadakan konvensyen kumpulan inovatif dan kreatif sektor awam KICSA pada tahun ini. KICSA diadakan bagi menyemarakkan budaya inovasi dalam sektor awam dengan menyediakan platform pertandingan kepada kumpulan inovatif dan kreatif KIK agensi bagi mengetengahkan projek KIK yang telah dihasilkan. Justeru mampu memperlawa penyertaan daripada KIK agensi sektor awam untuk mengambil tahapan dalam KICSA pada tahun ini. Penyertaan KICSA 2023 telah dibuka mulai 19 Jun 2023 sehingga 11 Ogos 2023. Sepanjang sesi taklimat ini, jika tuan-tuan mempunyai sebarang pertanyaan, tuan-tuan dimohon kerjasama tuan-tuan untuk mengumpulkan soalan dalam box. Nama saya pada petang ini adalah Encik Muhammad Harith Syarizan bin Syahrin, Ketua Penolong Pengarah Kanan yang akan membentangkan mengenai panduan taklim penyertaan KICSA, dan juga Encik Ina Govan Anak Lelaki Narayanan, Ketua Penolong Pengarah Kanan yang akan membentangkan dokumentasi KIK. So tanpa melengahkan masa, jemput Encik Muhammad Harith Syarizan bin Syahrin untuk memberikan taklimat mengenai panduan penyertaan KICSA dan seterusnya menyelesaikan sesi ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Puan Pengacara Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana sudi untuk hadir bersama dalam taklimat pada petang ini. Okey, next slide. Alright. Tumpukan perhatian kita kepada slide. Ini untuk petang ni saya akan membentangkan tentang panduan berkenaan penyertaan untuk KICSA ataupun Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif Sektor Awam tahun 2023. So ini pembentangan saya pada petang ini. Alright. Pertamanya kita cerita tentang objektif KICSA. Ia adalah bermatlamat of course untuk menyemarakkan semula budaya inovasi dalam sektor awam. Kalau kita lihat sejak kebelakangan ini mungkin inovasi tidak mendapat budaya inovasi ini disemarakkan semula, sebab kita dalam sepanjang 2-3 tahun ini ada berbagai isu ataupun cabaran, contohnya pandemik dan sebagainya lah dalam kita ni kan.
Jadi convention ini merupakan pertandingan yang diadakan selari dengan hasrat PTPA Bilangan 1 tahun 2016, iaitu bagi menyediakan platform perkongsian dan pengiktirafan projek KIK sektor awam. Alright, kita ada 3 objektif pelaksanaan KIKSA ini. Kalau kita lihat, satu ialah memupuk budaya kreatif dan inovatif di dalam kalangan penjawat awam. Kemudian, menyediakan platform bagi meningkatkan kebolehan dan keupayaan penjawat awam untuk berinovasi. Dan objektif ketiga, mengiktiraf hasil projek kumpulan KIK sektor awam. Alright, next. Kategori pertandingan. Okey, untuk kategori pertandingan, dia akan melibatkan 2 bidang inovasi, iaitu inovasi sosial dan inovasi penyampaian perkhidmatan. Setiap bidang itu akan ada 2 kategori, iaitu penciptaan dan penambahbaikan. Kategori ini adalah juga selaras dengan PTPA Bilangan 1 tahun 2016. Next. Ini merupakan hadiah lah. Ya. Hadiah akan dalam bentuk wang tunai, trofi dan sijil penghargaan. Alright. Next. Okey, kita pergi ke syarat pertandingan. Yang ni saya mohon semua kumpulan yang berminat untuk menyertai KIKSA ni untuk ambil perhatian ya. Okey, kita ada lebih kurang 8 ke 9 syarat. Okey. Syarat pertama ialah memang Ustaz tak dengar Ustaz. okey, boleh dengar? Okey, sekali lagi saya minta perhatian semua kumpulan yang berminat menyertai KIKSA untuk mendengar ni lah syarat, utamanya syarat pertandingan. Okey? Okey, kita ada 9 syarat lebih kurang. Okey. Yang pertama, of course pertandingan ni terbuka kepada semua kumpulan inovatif dan kreatif kecuali Sekretariat Convention dan panel penilai. Okey. Dan juga saya ingin tekankan di sini, pertandingan ini hanya terbuka untuk sektor awam ya. Jadi sektor-sektor selain daripada sektor awam tu tak dapatlah join pertandingan ini ya, sebab kita dapati ada dalam pendaftaran minat ataupun taklimat ni ada di kalangan sektor swasta yang minat menyertai taklimat ni. Jadi mohon maaf lah, yang ni untuk sektor awam saja. Alright. Okey, syarat kedua ni yang paling penting untuk kumpulan ya, untuk ambil perhatian, iaitu mendapat perakuan daripada ketua setiausaha kementerian, setiausaha kerajaan negeri atau pengerusi jawatankuasa pemandu inovasi kementerian atau di kementerian atau di pejabat setiausaha kerajaan negeri. Okey. Ingin saya tekankan juga bahawa hanya perakuan daripada yang disenaraikan ni sahaja yang akan diterima menyertai program ini. Ya. Ada mungkin tanya di peringkat bawah ataupun di peringkat PBT. Contoh, PBT ada PBT yang akan harusnya mendapat perakuan daripada pejabat setiausaha kerajaan negeri, daripada sama ada setiausaha kerajaan negeri sendiri ataupun pengerusi jawatankuasa pemandu inovasi pejabat setiausaha kerajaan negeri. Okey, bagaimana pula dengan jabatan, contoh jabatan balai bomba Sepang, kalau ada balai bomba tu ya, you akan pergi ke kementerian you, ketua ke kementerian, jabatan bomba dan penyelamat Malaysia di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Okey, itu antara contohlah. So sekiranya you ada masalah dari segi nak tahu nak pergi kepada siapa yang boleh buat perakuan untuk you boleh berhubung dengan Sekretariat KIKSA atau you berhubung dengan you punya unit inovasi di peringkat setiausaha kerajaan negeri ataupun di kementerian ya. Alright, ini syarat yang begitu penting sekali lah. Alright. Okey, seterusnya syarat ketiga, memenuhi bidang dan kategori inovasi berdasarkan PTPA Bilangan 1 tahun 2016.
Seperti yang saya terangkan tadi tentang bidang dan kategori tadilah, dia kena memenuhi bidang dan kategori yang seperti disebutkan dalam PTPA tersebut. Alright. Keempat ni kalau yang memang pejuang-pejuang inovasi ataupun KIK yang tegar ni memang akan fahamlah, memenuhi matlamat keberhasilan outcome yang ditetapkan, iaitu kecekapan agensi, berkesanan penyampaian perkhidmatan dan atau kesejahteraan rakyat. So yang tiga ni lah ya. Alright. Ini syarat kelima. Yang ni special sikit untuk KICSA ni. Projek KIK yang telah dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam tempoh 12 bulan dan tidak melebihi 3 tahun pelaksanaan. 12 bulan dan tidak melebihi 3 tahun. Okey? So maksud dia kita nak cari projek yang benar-benar matang dan ada impact dan outcome yang memang boleh dibuktikan. Ya. Alright. Syarat nombor 6, setiap projek KIK hanya layak menyertai satu kategori pertandingan saja. Syarat ke-7, pihak penganjur berhak menukar kategori penyertaan projek KIK kepada kategori yang sewajarnya. So sebarang pertukaran akan dimaklumkan kepada peserta pertandingan. Pihak penganjur juga, nombor 8 berhak menolak penyertaan yang tidak memenuhi syarat pertandingan yang ditetapkan. Alright. Syarat ke-9, dia bukan syarat lah. 9 is next. Okey. Ini pun you perlu perhatian ya. Projek yang tidak layak menyertai KICSA, iaitu projek KIK yang telah memenangi mana-mana pertandingan di peringkat kebangsaan ya. Sekali lagi kebangsaan atau setaraf atau lebih tinggi. Anjuran agensi dalam negara atau luar negara pada tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya. Okey. Dan mana lagi yang tak layak? Projek yang dibangun menggunakan peruntukan dana geran yang berkaitan dengan pendidikan dan pembangunan, iaitu R&D lah ya. Mana-mana yang menggunakan peruntukan R&D ini tidak dibenarkan. Alright. Saya kira kalau ada sebarang persoalan, you boleh type dekat chat box tu, nanti kita akan lihat ya. You punya pertanyaan lah ya. Alright, next. Okay, next kita cerita tentang dokumentasi projek. Dokumentasi projek, yang pertama kita kena ada ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ni ialah penerangan ringkas tentang bidang yang mengandungi penjelasan berkaitan bidang dan kategori inovasi, pencapaian keberhasilan atau outcome dan impak potensi pengembangan projek. Alright. Okey, nombor 2, perincian projek. Perincian projek serta pembuktian disediakan berdasarkan kriteria seperti berikut: latar belakang kumpulan, signifikan pemilihan projek, tindakan penyelesaian, keberhasilan projek, outcome atau impak projek dan potensi pengembangan projek. Yang ni pasal dokumentasi ni jangan risau, sebab lepas ni nanti rakan saya Encik Alan akan terangkan dengan lebih terperinci lagi. Okey. Nanti ada dah soalan tu nanti kita ni. Alright. Yang ketiga ni, ini ada format dokumentasi projek ataupun dari segi penulisan lah ya, laporan itu. Pertamanya mestilah disediakan dalam bahasa Melayu lah of course. Lepas tu disediakan menggunakan huruf Arial, saiz huruf 12 point. Saiz 12 lah ya. Ada selang baris 1.15 ataupun line spacing 1.15 dan teks di type santak kiri dan kanan ataupun justified lah. Okey. Lepas tu semua dokumen hendaklah mempunyai senarai kandungan dan bilangan muka surat. Okey. Dokumen hendaklah disediakan secara jilid sisir, comb binding ya. Nanti akan faham kenapa ada comb binding dan sebagainya. Nanti kita akan terangkan lagi. Bilangan maksimum muka surat bagi ringkasan eksekutif 1 muka surat, perincian projek 15 muka surat dan lampiran tu 30 muka surat. So sekali lagi sekretariat berhak menolak penyertaan dokumentasi yang melebihi bilangan muka surat maksimum yang ditetapkan dan mana-mana yang tidak mematuhi lah syaratnya. Okey.
Ini penting untuk proses dan kaedah penyertaan. Pertama sekali, apa yang kumpulan kena buat untuk menyertai KICSA ni ya? Pertama sekali, you buat pendaftaran penyertaan di pautan. Pautan tu yang ada di skrin tu, pautan tu. Pautan ni juga akan ada available dekat kita punya website Mampu. You buka dia Mampu, www.mampu.gov.my. Lepas tu you akan nampak KICSA punya banner tu. You klik je dekat banner tu, dia akan keluarkan semua maklumat-maklumat tentang KICSA, termasuk dengan pautan-pautan yang diperlukan lah ya. Alright. Setakat pukul 2 petang tadi, kita dah ada menerima pendaftaran penyertaan sebanyak 3 kumpulan. So mungkin lepas ni akan bertambah lagi lah. So saya rasa ramailah akan menyertai ni lah. Tapi jangan lupa you punya penyertaan ni perlu mendapat perakuan peringkat KSU, SUK atau Jawatan Kuasa Pemandu Inovasi. Alright? Okey. Apakah langkah kedua? Seterusnya you boleh muat turun. Yang saya sebut tadi, laman web Mampu tu, you buka, tu dia punya link tu kat situ. mampu.gov.my/KICSA 2023. You boleh buka dan you download garis panduan borang penyertaan senarai semak. Okey. Itu borang penyertaan dan senarai semak yang inilah yang ada, yang akan boleh download. Alright. Seterusnya, dari segi penghantaran dokumen, dia ada 2 benda you kena buat. Satu, you kena muat naik secara dalam talian melalui pautan yang diberikan tu, serta menyerahkan 2 set dokumentasi projek, iaitu yang hard copy lah, kepada Urustia ya. Alamat Urustia seperti yang tertera di Mampu. Alright. Sebelum atau pada 11 Ogos 2023. Alright. So ada lebih kurang dalam lebih daripada sebulan, more than 1 month lah ya. Dekat 2 bulan almost. Alright. Okey. Sekali lagi kita ni apa dokumen yang perlu disediakan? Ni ada 5 dokumen yang perlu disediakan, iaitu dokumen 1 senarai semak, 2 borang penyertaan yang lengkap dan mendapat perakuan. Alright. Lepas tu ringkasan eksekutif, kemudian perincian projek dan lampiran projek. So ada 5 dokumen ni lengkap lah. Alright. Dari segi dokumentasi. Next. Sekali lagi, tarikh tutup penyertaan adalah 11 Ogos 2023. Alright. Mana yang diterima selepas daripada tarikh tu, kita berhak tolak lah ya, ataupun kita akan tolak lah. Dan tarikh ni, tarikh kita tak akan nak extend lagi lah. Berbeza dengan pertandingan inovasi yang lain sebelum ni, yang dianjurkan mungkin daripada Mampu dan sebagainya, yang ada tarikh extension. So make the best of it lah tarikh ni. Make sure you meet this tarikh. Alright. Next. Okey, kita rumuskan semula apakah proses penyertaan ni. You punya aliran macam mana you buat. Okey, yang pertama sekali you membuat pendaftaran penyertaan secara dalam talian. Alright, melalui pautan yang diberikan tu. Kemudian you muat turun dokumen dan lengkapkan borang penyertaan, lengkapkan dan dapatkan perakuan daripada KSU atau SUK ataupun you punya Jawatan Kuasa Pemandu Inovasi. Alright. Lepas tu you muat naik dokumentasi projek you melalui pautan tu, you make sure you muat naik ke 5 dokumen yang disenaraikan tu. Kemudian you sediakan 2 set dokumentasi projek dalam bentuk hard copy. Dan kemukakan dokumen hard copy tu kepada Sekretariat KICSA sebelum atau pada 11 Ogos 2023. Alright. Okey, ini timeline KICSA. Ini yang interesting ni. Mungkin ini akan merungkaikan segala permasalahan ataupun pertanyaan ataupun kemuskilan dalam inilah para kumpulan KK ni ya. Okey. Kalau tengok 19 Jun kita dah start hebahan tentang KICSA ni, sehingga 11 Ogos tu you kena buat
pendaftaran penyertaan dan juga penghantaran dokumen KIKSA. Dan dalam tu 26 Jun iaitu hari ini kita buat taklimat pelaksanaan KIKSA. Okey. Bila dah tutup, apa yang sekretariat akan buat, kita akan buat proses saringan. Kita akan mulakan proses saringan. Dia ada 2 peringkat saringan, di mana saringan pertama adalah peringkat sekretariat dan saringan kedua saringan panel penilai ya. Dia akan nilai based solely on your punya dokumentasi. Alright. And then kemudian dijangka pada dalam 4 September tu kita akan dah dapat kumpulan yang terpilih untuk ke peringkat akhir. Dan dalam tempoh tu juga kita akan buat satu lagi taklimat untuk kumpulan-kumpulan yang terpilih untuk buat inilah taklimat tentang ni peringkat akhir. Okey. Dalam masa tu juga you akan buat you akan submit you punya slides dan sebagainya lah, dokumen-dokumen lain yang diperlukan. And then dijangka convention kita akan diadakan antara minggu ke-4 September dan minggu pertama Oktober. Itu jangkaan lah. Ini rancangan manusia lah. Ini bergantung pada ketentuan ilahi juga. Okey. Dan pada Oktober kita akan buat majlis pengiktirafan atau penyampaian untuk para pemenang lah ya. Itu pada 31 Oktober lah dijangka. Alright. Okay, next. Okay, so sekiranya kumpulan mempunyai sebarang permasalahan, kemuskilan dan sebagainya, silalah hubungi Sekretariat KIKSA ya. Di nombor telefon yang tertera tu ada 2 nombor telefon yang khas yang kita sediakan. 8872-6355 atau 6353. Kalau tak terjawab ataupun tak dapat, gagal menghubungi kita melalui telefon, you emailkan. Emailkan lagi baguslah, sebab you punya pertanyaan tu kita boleh jawab dengan jawapan yang lebih kukuh lah. Kadang saya cakap ni susah nak cakap. So itu email tertera kkiksa@mampu.gov.my. Alright. Untuk sebarang soalan you masukkan dalam chat box ya. Nanti kita akan jawab. Ya, telefon, cuba lagi telefon. Kalau tak dapat telefon, ada email. Mungkin tak ada orang jawab sebab tengah buat taklimat. Mungkinlah. Alright. Next. Okey, sampai di sini saja. Tapi kalau ada sebarang pertanyaan, nanti you masukkan dalam chat box. Tak dapat juga dekat chat box, tak dijawab juga, you email kepada kita. Jangan paste je daripada chat box tu. Alright, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Encik Elon Govern, untuk menyampaikan taklimat berkenaan dokumentasi projek. Salam sejahtera dan juga selamat petang kepada semua yang ada secara online pada petang ni. Pertama sekali saya ucapkan thank you lah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kita, dan saya juga rasakan convention kumpulan inovatif dan kreatif ni merupakan satu convention yang sedang ditunggu-tunggulah oleh penggiat-penggiat KIK sebenarnya, because ramai yang telah minta kenapa kita tak buat convention KIK, because the last convention kita buat dah lama dah sebenarnya, iaitu pada tahun 2016. Okey, ini merupakan salah satu inisiatif yang mampu nak menyemarakkan semulalah pelaksanaan convention KIK bagi memberikan motivasi dan juga pengiktirafan kepada kumpulan-kumpulan KIK yang telah lama melaksanakan pelbagai projek dan juga dalam meningkatkan kecekapan organisasi, penyampaian perkhidmatan dan juga kesejahteraan rakyat. Okey, tanpa melengahkan masa, saya akan berikan sedikit taklimat mengenai dokumentasi projek dan juga pemarkahan. Next.
Okey, saya rasa kebanyakan antara kita memang faham format KIK because KIK ni ada satu format yang tertentu sebenarnya bila kita nak masuk dalam convention KIK ni. Inilah yang membezakan KIK dengan IPSA. Okey, nanti saya akan jelaskan tapi kita akan fokus kepada KIK. Pertama sekali dari segi ringkasan eksekutif ni kita hanya perlukan satu muka surat even though half a page pun cukup because dia hanya akan menerangkan tentang ringkasan projek yang dilaksanakan yang merangkumi bidang kategori inovasi, penjelasan mengenai keberhasilan outcome dan juga impak serta potensi pengembangan projek. Okey, ini je perkara yang perlu dimasukkan dalam ringkasan eksekutif. Okey, tak perlu cerita tentang kumpulan ditubuhkan bila, semua tu tak perlu. Direct kepada point je. Apa projek yang telah dilaksanakan, adakah dia bidang inovasi sosial ataupun penyampaian perkhidmatan, kategorinya adalah penciptaan ataupun penambahbaikan. Okey, penjelasan keberhasilan outcome, kena jelaskan impak dia dan juga potensi pengembangan projek. Okey, sama ada replikasi, harta intelek dan juga pengkomersialan. Okey, perincian projek ni adalah menyediakan 5 perincian iaitu latar belakang kumpulan. Sebenarnya latar belakang kumpulan ni kita akan tahu dari segi borang penyertaan. Okey, tak perlu nak repeat balik dalam documentation tetapi perlu sertakan dengan, nanti saya akan cerita, perlu sertakan dengan dia punya lampiran-lampiran. Okey, ada 5 perincian yang perlu ada, latar belakang kumpulan, signifikan pemilihan projek, tindakan penyelesaian, keberhasilan projek, outcome dan impak dan juga potensi pengembangan projek. Okey, kita ada 5 kriteria, subkriteria 17, wajaran 100, skor adalah 500 because setiap subkriteria tu akan ada skala 1 hingga ke 5. Okey, 5 yang paling tinggi lah. Okey, format teks ni kawan saya dah jelaskan tadi. Okey, saiz tulisan 12, jenis font, Arial dan line spacing 1.15. Ini secara umum. Okey, next. Okey, ini adalah perkara-perkara yang perlu ada dalam dokumen utama KIKSA yang hendak dikemukakan. Pertama sekali senarai SEMA, nombor 2 borang penyertaan, nombor 3 ringkasan eksekutif, nombor 4 perincian projek dan juga nombor 5 adalah lampiran projek. Okey. Penggiat KIK saya rasa dia all semua faham lah macam mana nak buat. Mungkin ada kumpulan-kumpulan yang baru, mungkin ada sedikit perubahan dari segi borang-borang yang telah kami sediakan untuk kali ini. Pertama sekali dari segi butiran dokumentasi projek borang penyertaan, 3 butiran utama borang penyertaan, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Dalam borang penyertaan tu pengesahan ketua kumpulan mesti kena ada dan juga perakuan ketua setiausaha ataupun setiausaha kerajaan negeri atau pengurusi jawatan kuasa pemandu inovasi kementerian. Okey, PSUK. Okey, ini adalah sangat wajib kalau tuan-tuan tengok yang kami ada buat dot line warna merah tu, itu adalah perkara-perkara yang sangat penting. Okey, sekiranya tiada pengesahan ketua kumpulan dan juga perakuan ketua setiausaha, maksudnya saringan pertama tak lepas. Okey, it's very important. Okey, next. Okey, senarai ahli kumpulan boleh disertakan di lampiran berasingan dengan borang penyertaan. Okey, senarai ahli kumpulan because kita tahu ada juga ahli kumpulan sampai 10 orang. Sekiranya kumpulan itu adalah kumpulan hybrid mungkin lebih daripada 10 orang. Okey, semua nama-nama boleh disertakan secara lampiran berasingan. Okey, next. Okey, borang penyertaan untuk tempoh projek. Okey, tempoh projek. Okey, tempoh projek ni sebenarnya yang important di sini, kita nak tempoh projek matang tu adalah lebih daripada 12 bulan, kurang daripada 36 bulan. Kita kira dari segi bulan, bukan dari segi tahun, dari segi bulan. Okey, bukannya daripada tarikh kumpulan ditubuhkan. For example, ada soalan tadi kumpulan itu ditubuhkan pada Mac 2023. Maksudnya kumpulan tu belum lagi matang lagi melaksanakan projek tersebut. Okey, maksudnya tidak boleh sertai untuk tahun ini, ada peluang lagi untuk tahun depan untuk masuk. Okey, tempoh matang adalah di mana projek itu projek yang telah dilaksanakan di persekitaran sebenar
di mana kita boleh mengukur outcome dan impak projek tersebut. Okey, dan tempoh pelaksanaan bergantung kepada kesesuaian dan kompleksiti projek dan ketetapan siap projek tersebut. Saya rasa ni jelas Okey, next. Selepas tu mesti ada tanda tangan ketua kumpulan. Tadi kita ada mention tanda tangan ketua kumpulan ni mesti perlu ada, dan ketua kumpulan juga perlu membuat perakuan dengan tik dalam box yang kita sediakan, because perkara ini adalah sangat penting. Pertama, tidak pernah memenangi mana-mana pertandingan di peringkat kebangsaan atau setaraf atau lebih tinggi. Tadi ada soalan yang tanya boleh tak di peringkat kementerian atau agensi, yang itu consider memang boleh masuk. Peringkat yang lebih tinggi adalah lebih tinggi dari segi national level. Maksudnya yang mampu buat ataupun di peringkat NPC buat, itu yang kita kata boleh masuk. Okey, yang telah memenangi ataupun di luar negara. Dan satu lagi, projek-projek yang telah diperuntukkan R&D untuk membuat projek tersebut, untuk bangunkan projek tersebut, memang tidak dibenarkan untuk masuk. Okey, KIK ni adalah kumpulan inovatif dan kreatif di mana dia di agensi masing-masing. Bukannya ada peruntukan khas untuk membangunkan sesuatu produk ataupun perkhidmatan. Okey, next. Seterusnya bagi borang penyertaan, okey, perakuan daripada yang kami tekankan daripada sejak kita mulakan taklif ni, perakuan KSU atau SUK ataupun pengurusi jawatankuasa pemandu inovasi. Sila kita nak semua permohonan-permohonan yang nak dihantar ni mesti melalui agensi masing-masing, iaitu di peringkat KSU, SUK ataupun ada juga sekiranya pengurusi jawatankuasa pemandu inovasi kementerian ataupun di peringkat SUK. Because tadi ada soalan tanya untuk agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri, memang melalui JPM. Okey, melalui JPM, TKSUK JPM yang akan memperakukan, because TKSUK JPM adalah setara dengan KSU. Okey, kementerian. Selepas tu borang penyertaan ni, kita dokumen-dokumen sokongan ni boleh dilampirkan sekali, cabutan minit mesyuarat jawatankuasa pemandu inovasi, okey, surat kelulusan yang diberikan berkaitan dengan projek yang tuan-tuan dan puan-puan masuk, bukan cabutan minit mesyuarat jawatankuasa pemandu inovasi yang tak ada kaitan dengan projek. Mesti kena ada kaitan dengan projek. Okey, baru sertakan. Apa-apa dokumen sokongan atau komitmen daripada top management yang ada berkaitan dengan projek yang tuan-tuan puan-puan masuk tu boleh disertakan dalam borang penyertaan. Dan minit mesyuarat pun janganlah letak minit mesyuarat tu kalau 3-4 muka surat semua nak letak. No, cabutan minit mesyuarat. Okey, cabutan-cabutan yang berkaitan sahaja. Sekiranya perkara itu adalah sulit dan tak boleh disertakan, tak apa, boleh mention je kamu ada dokumen tapi sulit, tapi kita boleh tunjukkan urus setia akan berhubungan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Seterusnya, okey, ini ringkasan eksekutif saya dah jelaskan tadi. Okey, projek KIK yang dilaksanakan, bidang inovasi, kategori inovasi, penjelasan keberhasilan outcome, impak projek dan juga potensi pengembangan projek. Okey, ini yang perkara yang paling basic lah yang biasa kita guna untuk KIK. Next. Okey, perincian projek. Untuk projek kita benarkan macam tadi ringkasan eksekutif, kita benarkan satu muka surat. Untuk projek perincian projek 10 hingga 15 muka surat. Okey, kita benarkan 10 hingga 15 projek, 15 projek pula, 10 hingga 15 muka surat. Okey, next. Okey, perincian projek ni di kebahagian A ni adalah semuanya ada dalam borang penyertaan. Yang tuan-tuan dan puan-puan kena buat hanya adalah dokumen-dokumen sampingan yang perlu dilampirkan. Okey, perkara-perkara ni just perlu lampirkan dokumen-dokumen sokongan. Okey, itu je untuk perincian projek A. Okey, B. Seterusnya adalah significant projek dan pembuktian. Okey, mesti berkaitan dengan fungsi utama jabatan. Okey, sama ada objektif organisasi, piagam pelanggan, KPI, arahan pihak pengurusan. Okey, seterusnya memenuhi kehendak pelanggan dan juga pemegang taruh.
Ketiga, kaitan dengan agenda nasional yang berkaitan, for example, agenda-agenda nasional dari segi dasar-dasar yang dikeluarkan di peringkat nasional ataupun RMK. Ini semua boleh dinyatakan, tapi kena nyatakan dengan spesifik. Okey, jangan kata dalam dokumen RMK 12 telah menjelaskan kita nak buat perkara ini perlu diberi pertimbangan. Okey, tak boleh nyatakan macam tu. Kalau katalah RMK ke-12 kena nyatakan dia adalah bab di mana, okey, strateginya di mana, keutamaannya di mana, kena mention perkara tu. Okey, jangan cut and paste, tampal. Tak boleh juga Okey, kaitan dengan keadaan dengan ekosistem semasa, okey, kaitkan projek yang kita nak buat tu apa keadaannya dalam ekosistem semasa yang berlaku sebenarnya. Okey, seterusnya macam mana kita nak mengenal pasti masalah? Kita boleh membuat pembuktian melalui analisis. Kalau kita ada secondary data tu akan membuktikan, contohnya aduan, data aduan. Okey, data kalau dekat hospital tempoh menunggu. Okey, data-data itu adalah secondary data yang kita boleh gunakan pembuktian supaya kita perlu dapatkan satu penyelesaian. Bila kita tak ada data, kita boleh gunakan management tool yang boleh digunakan. Banyak management tool yang tuan-tuan dan puan-puan yang boleh gunakan. Okey, kita tak kata mesti kena gunakan this management tool, mana-mana pun boleh digunakan. Okey, then berdasarkan analisis tersebut perlu dinyatakan apa yang kita sasarkan, outcome yang kita nak capai, apa yang impact. Ini adalah just target je sebenarnya. Okey, berdasarkan apa yang kita nak capai. Kalau katalah tempoh menunggu di hospital sekarang ni mungkin 10 minit. Okey, apa yang kita nak capai bila kita buat projek tu adalah kita nak kurangkan kepada 5 minit. Itu adalah sasaran kita. Okey, itu yang dari nyatakan secara umum sahaja. Okey. Dan semua keberhasilan tu mesti base kepada kecekapan agensi, keberkesanan penyampaian perkhidmatan dan juga kesejahteraan rakyat. Okay, next. Okay, seterusnya adalah tindakan penyelesaian. Okay, penerangan mengenai strategi pelaksanaan. Okay, penggunaan tool dalam tempoh penghasilan projek. Ini merupakan tool dalam menghasilkan projek. Sama ada kita nak guna design thinking ataupun blue ocean strategy. Biasanya kami nampak masa kami jadi panel adalah design thinking dengan blue ocean strategy. Ramai yang gunakan this one. Memang ada banyak tools yang boleh gunakan. Mana-mana tools pun yang digunakan dialu-alukan, tapi menggunakan tools tu adalah dengan berdasarkan step-step tertentu. Jangan dalam design thinking tiba-tiba ada satu step soal masukkan tentang blue ocean strategy. Tiba-tiba ada 5W1H dalam tu. Okay, make sure tools yang digunakan tu adalah tools tu berdasarkan kepada step-step yang dinyatakan bagaimana kita nak gunakan tools tersebut. Okay, then kita kena ada penghasilan, penyataan output dan pengujian prototype. Okay, kenapa KIK ni very important untuk produk dan juga perkhidmatan? Because kita mengutamakan prototype yang dibangunkan. Okay. Dan seterusnya adalah pelaksanaan projek inovasi. Dekat sini adalah sekiranya projek tu mestilah projek yang matang dan juga telah dilaksanakan. Because pelaksanaan projek tu akan memberikan anda markah sebenarnya. Dalam tempoh berapa lama tu? 12 hingga ke 36 bulan. Okay. Then kita akan tengok dari segi perakuan daripada pihak bertauliah ataupun berkuasa. Bila kita dah keluarkan sesuatu produk, kita dah come out dengan sesuatu projek, kita perlukan verification, okay, daripada pihak-pihak yang mempunyai kuasa untuk memberikan verifikasi tersebut. Okay, boleh rujuk kepada badan-badan bertauliah, SIRI, okay, kalau keselamatan, Puspakom, okay, semua tu boleh. Dan semua ni mestilah dibuktikan melalui data ataupun dokumentasi. Okay, itu yang very important di sini ya, pembuktian dalam bentuk data ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan. Tak boleh nyatakan sahaja, mesti kena ada pembuktian tu. Okay, okay, next. Okay, dekat sini perincian projek, keberhasilan outcome, faedah sampingan dan impak projek. Outcome merupakan hasil yang diperoleh daripada pelaksanaan program, projek dalam jangka masa yang pendek. Faedah sampingan nilai tambah merujuk kepada outcome luar jangka yang diperoleh dalam pelaksanaan program, projek. Dan impak projek merupakan untuk jangka masa yang panjang.
Okey, kaedah penilaian impak berbeza antara satu program pembangunan dengan yang lain. Okey, outcome saya rasa kita jelas outcome kita tu. Tapi faedah sampingan, ramai yang tanya macam mana kita nak dapatkan faedah sampingan. Okey, faedah sampingan tu kemungkinan, for example, kalau kita katalah, saya ambil contoh lah baru-baru ni pergi ke Felda kan. Saya satu contoh, bila dia meningkatkan hasil pendapatan, okey, meningkatkan hasil pendapatan kepada Felda, kepada peneroka Felda, apa faedah sampingan yang kita akan dapat? Okey, outcome dia adalah meningkatkan taraf hidup, sara hidup mereka. Tapi apakah faedah-faedah sampingan yang kita boleh dapat sebenarnya? Faedah sampingan yang kita boleh dapat ialah dari segi kurangnya jenayah di kawasan tersebut, kurangnya orang kata apa, minta hutang. Okey, that one semua adalah faedah-faedah sampingan. Okey, bagaimana kita nak membuktikan? Itu yang very important sebenarnya, because semua ni kena ada data. Kalau tuan-tuan dan puan-puan just nyatakan sahaja, tak dapat markah, mungkin dapat skala 1 je lah. Okey, bila ada data baru boleh dapat skala 4 ataupun 5 untuk membuktikan. Okey, next. Okey, ini contoh-contoh keberhasilan outcome dan juga impak projek yang boleh digunakan. Untuk outcome, kita boleh gunakan penjimatan masa, penjimatan kos, penjimatan guna tenaga, sumber manusia. Okey, itu semua adalah mau kepada outcome base. Okey, peningkatan hasil, peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan image. Ini jangan contoh sahaja. Okey, kebanyakan outcome ni adalah base kepada persekitaran di mana fungsi jabatan tuan-tuan dan puan-puan tu terlibat. Okey, mesti base kepada fungsi jabatan. Kalau Felda kita kata fungsi utama dia adalah untuk membasmi kemiskinan. Okey, maksudnya projek-projek yang dia buat tu macam mana dia nak kaitkan dengan pembasmian kemiskinan. Itu kita kena come out. Outcome ni kita kena come out dengan indikator-indikator yang kita nak guna. Because indikator penjimatan masa, kos, sumber manusia mau kepada kecekapan agensi. Okey, dia belum lagi kepada penyampaian perkhidmatan. Okey, penyampaian, keberkesanan penyampaian perkhidmatan. Yang mana keberkesanan penyampaian perkhidmatan dia melibatkan kepada pelanggan kita. Okey, dari segi impak projek pula, apa? End of the day, ultimate objektif kita buat projek ni adalah untuk apa? Okey, peningkatan taraf kesihatan, taraf hidup, taraf keselamatan, ekonomi, pendidikan ataupun image organisasi. Okey, bagaimana kita, apa yang kita nak capai daripada projek tersebut. Okey, bukan kita buat projek tu sewenang-wenang just kita nak wujudkan kumpulan, tapi ultimate objektifnya adalah untuk apa. Then, impak ni boleh diukur dan kena dibuktikan melalui data. Impak projek ni kalau tengok tadi tu kita ada keberhasilan tu dalam bentuk piramid kan. Maksudnya impak tu yang paling tinggi kesejahteraan rakyat. Maksudnya impak ni tak perlu banyak indikator, 1-2 indikator cukup. Okey, maksudnya dekat piramid tu untuk kecekapan organisasi kalau boleh ada dalam 5 indikator, keberkesanan penyampaian perkhidmatan mungkin dalam 2 dan yang ketiganya adalah kepada kesejahteraan rakyat. Mungkin 1 ataupun 2. Okey, saya jelas. Next. Ini tadi saya dah jelaskan keberhasilan projek. Semua projek, semua outcome dengan impak ni perlu disokong dengan maklumat-maklumat yang rasmi. Okey, data, kajian, laporan kewangan, laporan tahunan. Sekiranya ada projek yang dibuat ni dikeluarkan dalam akhbar. Okey, dan maklumat-maklumat seperti data semua tu boleh dipamerkan dalam laporan tu dalam bentuk jadual ataupun rajah. Okey, dalam jadual ataupun rajah. Okey, yang mana sesuai Okey. Next. Okey, seterusnya adalah potensi pengembangan inovasi. Di sini 2 tahap kemajuan ketersediaan teknologi, sistem dan proses dan juga tahap replikasi pengkomersialan dan harta intelek. Okey, ini berkaitan dengan, for example, kalau kita dah ada perjanjian dengan pihak ketiga untuk pengembangan projek. Okey, pengkomersialan ataupun replikasi boleh nyatakan. Okey, tak payah beri perjanjian tu mungkin muka surat depan yang telah ditandatangani ataupun agreement yang telah ditandatangani. Okey, maklumat mengenai tindakan perlindungan harta intelek yang telah diambil sama ada dari segi patent, daripada trademark ke, copyrights ke.
yang telah dimohon. Okey, tindakan promosi dan showcasing juga boleh kita orang akan ambil kira juga. Okey, collaboration yang telah dibuat dengan agensi-agensi dan juga pembuktian dalam bentuk gambar, dokumen kalau yang berkaitan dengan SOP, carta ahli kerja ataupun manual prosedur kerja, apa-apa yang berkaitan. Okey, kita boleh gunakan juga untuk kita punya potensi pengembangan inovasi. Okey, saya rasa itu sahaja untuk dokumentasi. Sekarang ni kita Q&A, kita akan mula jawab dulu yang ada dalam yang kami dah terima dekat chat box ni. Memang dah ada banyak dah sebenarnya. Okey. So, okay, ada banyak soalan. Saya cuba address yang common dulu lah ya, yang popular lah. So, okay, kita balik kepada tu tentang syarat penyertaan. Ada yang tanya tentang apa kalau pertandingan ni lah peringkat ni ke antarabangsa dan sebagainya. So, saya rangkum semua soalan-soalan tersebut. Kalau kita lihat balik syarat penyertaan, syarat pertandingan tadi. Projek yang tidak layak menyertai KICSA ialah projek yang telah memenangi. The keyword here is memenangi. So kalau you menyertai tapi tak menang, boleh tak? Boleh lah kan? Okey. Projek yang telah memenangi mana-mana pertandingan di peringkat kebangsaan atau setaraf atau lebih tinggi, anjuran agensi dalam negara atau luar negara pada tahun ini dan atau tahun-tahun sebelumnya. So maksud dia tahun ni 2023 atau tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun 1978, tahun sebelum kan? Tahun sebelum kan? Okey, so dia terjawab sendiri. Soalan-soalan tu mohon inilah membaca garis panduan kita, alright, dengan lebih teliti, dengan pemahaman yang lebih mendalam, alright. Kemudian soalan lain tentang slide ni nanti kita akan kongsikan melalui platform media sosial Mampu juga nanti kita akan ni, dan juga kita akan uploadkan dalam kita punya hebahan di website Mampu nanti. Alright, slide ni. Dan juga tentang rakaman. Kalau ada yang tanya tadi rakaman taklimat ini boleh diikuti, nanti dia akan available dekat platform media sosial Mampu ataupun di FB Mampu lah. Apa-apa pun FB Mampu dululah. Kan? Alright. Soalan lain? Okey, seterusnya ada soalan sesi pembentangan projek bersama juri. Untuk yang ini, untuk peringkat saringan belum ada sesi pembentangan dengan juri. Kumpulan-kumpulan yang lepas saringan kedua akan dimaklumkan, dan yang masuk kepada peringkat akhir sahaja akan ada yang bersama dengan juri. Itu kita akan buat taklimat yang asing. Okey, dan juga seterusnya adalah soalan yang berkaitan dengan jumlah wang tunai untuk pemenang. Itu adalah satu secret. Tapi hadiahnya memang ada. Jangan risau. Okey. Then ada juga kata yang definasi telah menang. Adakah terhad kepada nombor 1, nombor 2 ataupun nombor 3? Sekiranya telah menang di peringkat yang sama level dengan Mampu atau luar negara, peringkat 1 dan 2, 3 juga diambil kira. Bukan nombor 1 sahaja. Okey. Johan KIK peringkat jabatan, adakah layak untuk menyertai KICSA? Memang layak. Itu yang kami harapkan, pemenang-pemenang di peringkat agensi akan bertanding di peringkat nasional. Okey, kita nak melihatkan produk ataupun projek yang dihasilkan tu adalah berdaya saing. Okey, apakah peranan penyelaras di peringkat kementerian? Peranan penyelaras ini sangat penting because dokumen-dokumen tu perlu diangkat kepada KSU ataupun SUK ataupun pengurusi Jawatan Kuasa Pemandu Inovasi untuk diperakukan sebelum dihantar kepada urus setia. Okey, boleh ke projek AIPSA kami bulan lepas menyertai KICSA? Setakat ini kita masih terbuka, projek ini masih terbuka walaupun you telah menyertai AIPSA sebelum ini.
boleh masuk tapi format pertandingan adalah berbeza. Yes. Okey, format tu kena yang penggiat KIK dia dah faham dah format dia macam mana. Because KIK keutamaan adalah projek yang matang yang mana outcome-nya kita boleh ukur. Pengukuran outcome tu kita boleh buat. Lepas tu, adakah sebarang kos dana awal untuk tujuan penyelarasan projek, penyediaan mock-up tu disediakan bagi setiap projek? Minta maaf, tiada di bawah tanggungjawab agensi masing-masing. Okey, lepas tu jumlah minimum maksimum ahli kumpulan adalah berdasarkan kepada PTPA 1 2016. Okey, jelas dalam PTPA tu telah menyatakan berapa bilangan ahli boleh ada dalam satu grup. Jika infografik dalam dokumen saiz font kurang 12 okey ke? Infografik tu boleh tapi make sure infografik tu panel ataupun penilai boleh baca. Itu yang very important because sekarang ni banyak yang masuk itu kita tak boleh nak baca. Kita tak dapat nak baca. Okey. Kalau projek bermula Mei 22 dan projek siap Januari 23, adakah layak untuk sertai? Kalau projek siap 2023, because dia tak sampai matang baru 8 bulan. Maksudnya tak boleh. Outcome dia mesti adalah 12 bulan. Okey. Pernyataan daripada universiti awam, IPTA lah ya. Siapakah yang perlu buat perakuan dokumen? Kalau IPTA, you adalah di bawah pentadbiran Kementerian Pengajian Tinggi. So you kena pergi ke Kementerian Pengajian Tinggi lah ya. Selepas tu ada satu soalan 5W1H, bila nak huraikan salah keguna dengan DT, jangan sekalikan. 5W1H dia adalah satu pendekatan yang berbeza daripada DT. Okey, kalau DT dia ada dia punya step-step yang kena follow, just follow je step tu. Okey, lepas tu kami pun tak harapkan terdapat banyak sangat tools yang digunakan. Tak perlu. Hanya perlu 2 sahaja iaitu tools untuk mengenal pasti masalah satu, tools penghasilan projek satu. Jangan ada terlalu banyak tools dekat situ. Okey. Okey, so adakah Kementerian ataupun PSUK telah mendapat makluman tentang KIKSA ni? Yes, kita telah maklumkan melalui surat rasmi lah telah dikeluarkan tentang pertandingan ataupun KIKSA 2023 ni. So you punya KSU, you punya SUK atau you punya pengurusi Jawatankuasa Pemandu Inovasi memang maklumlah tentang penganjuran program ini dan bolehlah kemukakan kepada mereka untuk buat perakuan. Satu lagi susunan bab tu saya rasa jelas dalam kami punya dokumen dan juga dari segi senarai SEMA boleh je gunakan follow je apa yang kami dah mention. Susunan bab tu, bab 1 tu akan bermula daripada nombor 1. Okay, because ringkasan eksekutif dia adalah stand alone satu muka surat. Untuk perincian projek, penulisan, pelaporan, muka surat 1 hingga muka surat 2 hingga ke 16, maksudnya 15 muka surat. Lampiran adalah 30 muka surat. Okay, just follow je, tak ada masalah. Satu lagi, pelaksanaan projek pada Julai 2020 masih boleh sertai Julai 2020. Sekiranya projek tu tidak melebihi 36 bulan, dialu-alukan untuk masuk. Kita ikut bulan, tak ada masalah. Boleh ke setiap jabatan di kerajaan negeri masuk, bukannya hanya wakil yang dihantar oleh PSUK? Semua jabatan di kerajaan negeri nak masuk boleh, tapi mesti mendapat kelulusan daripada SUK ataupun pengurusi Jawatankuasa Pemandu Inovasi, because SUK akan tentukan siapa yang nak masuk, because kita nak projek-projek yang boleh berdaya saing. Because kita nak compete antara kementerian dengan agensi dengan SUK. Maksudnya kualiti projek yang kita nak bawa tu mestilah setanding dekat peringkat nasional. Okay, that's why kita perlukan supaya dapat perakuan daripada KSU ataupun SUK.
Okey, kalau dah ada lebih 3 tahun produk tapi ada penambahbaikan. Okey, kalau ada penambahbaikan, okey, penambahbaikan tu mestilah matang dalam tempoh 12 bulan ke atas. Baru boleh masuk. Okey. Okey, 12 bulan tu adalah tarikh hasil projek tu kita nampak, maksudnya projek tu telah berada di persekitaran sebenar di mana outcome tu kita boleh measure. Maksudnya outcome yang kita boleh measure tu 12 bulan tu mesti kena ada outcome untuk 12 bulan. Okey, bukan hari ini adalah 26 Jun, mungkin kita masuk Mei last month, dia baru kita kira outcome-nya adalah 1 bulan. Kita perlukan 12 bulan punya outcome. Itu yang kita kata mesti matang. Because kenapa kita nak matang? Supaya kita nak tahu projek tu dia ada kelestarian, ada sustainable, produk tu boleh digunakan. Okey, bukan sebulan kita buat, lepas tu kita berhenti, kita tak buat. Okey, lepas 2 bulan kita buat balik. Bukan macam tu. That's why itu adalah reason behind kenapa kita tentukan tempoh matang. Because saya rasa KIK, mana-mana KIK yang dibuat peringkat kementerian pun dia memang ada tempoh matang dia, kita letak. Because tempoh matang kementerian ada yang letak 6 bulan. Okey, sekiranya tak ada outcome, sorry to say, kita akan tolak. Okey. Okey, PSUK boleh mengesahkan berapa banyak penyertaan. Setakat ni kita tak ada menghadkan berapa banyak penyertaan daripada kementerian atau SUK. So memang sepatutnya seberapa banyak yang boleh, tetapi ia adalah kita pulangkan kepada kebijaksanaan pihak kementerian dan juga pihak SUK untuk memilih projek-projek yang benar-benar you rasakan boleh mempunyai daya saing ataupun boleh bertanding di peringkat inilah, ini kira peringkat kebangsaan lah ni. Ya. So you have to be smart lah, kita pulangkan pada you lah. Ya. Ada satu soalan tentang penghantaran slide. Penghantaran slide ni seperti yang kita mention sebelum ni, bagi kumpulan-kumpulan yang terpilih kepada pertandingan peringkat akhir. Okey, kita akan beri notification untuk kumpulan-kumpulan yang telah lepas saringan yang masuk kepada peringkat akhir, dan masa tu kita akan buat satu lagi taklimat dengan kumpulan-kumpulan yang telah terpilih, apa yang mereka kena buat. Okey. Tarikh projek siap bermula bila? Uji cuba berjaya atau pelaksanaan? Definitely pelaksanaan. Uji cuba berjaya tu kita ada uji cuba prototype tu belum lagi. Prototype masih lagi menggunakan sampel. Okey, pelaksanaan. Itu yang very important. Jika ada penyertaan projek daripada JKR Negeri Johor, ia perlunya diperlakukan oleh SUK Johor atau Kementerian Kerja Raya. Kementerian. KKR. KKR yang kena perakukan. Sekiranya KIK jabatan menggunakan aplikasi pesanan WhatsApp, adakah ianya boleh digunakan? Apa maksudnya? Dia WhatsApp ni kira third party punya aplikasi. Sekiranya gabungan pihak swasta dan kerajaan boleh ke? Hybrid boleh. Kita benarkan hybrid untuk pihak swasta dan kerajaan, tapi dia kena ada perjanjian. Terma-terma perjanjian tu yang very important. Tiada persembahan secara fizikal kan tuan kecuali semasa peringkat akhir. Betul, peringkat akhir memang kita ada persembahan secara fizikal. Tuan mohon apa definisi hybrid? Hybrid ni boleh rujuk kepada PTPA 1 2016, tapi hybrid ni adalah bagi agensi yang bersilang fungsi. Okey, fungsinya tak sama. Dia bersilang fungsi yang dia buat satu kumpulan KIK untuk menyelesaikan sesuatu atau untuk come out dengan sesuatu projek. Itu yang hybrid. PG tu apa? Lekan. Kita pergi. Oh, okey. Untuk penilai datang ke agensi buat masa ni belum lagi, tapi kita akan tengok kepada produk-produk ataupun kumpulan-kumpulan atau projek-projek yang terpilih ke peringkat akhir.
Sekiranya ada keperluan, kita akan pergi. Panel penilai akan pergi, bukan kita lah, panel penilai akan pergi. Okey. Saya rasanya tidak boleh hybrid dengan swasta boleh kan? Boleh. Swasta hybrid dengan swasta boleh, tapi kena make sure perjanjian-perjanjian yang kita nak perlu ada. Tadi ada satu soalan yang kata AIPSA dengan KICSA ni apa beza? Soalan tu tak jawab lagi. Actually AIPSA ni dia pertama sekali dia punya format pelaporan dia adalah berbeza. Okay, AIPSA dia adalah format pelaporan dia berbeza. Then kalau untuk KIK, because kita dah lama buat KIK daripada tahun 2016 sampai sekarang ni, dia punya format adalah berbeza dan dia adalah more kepada outcome based. Dengan tahap keberhasilan dia mesti kecekapan agensi, penyampaian perkhidmatan, keberkesanan penyampaian perkhidmatan dan juga kesejahteraan rakyat. Okay, ini important. AIPSA, tuan-tuan dah hantar dah AIPSA, itu adalah base kepada format AIPSA. Dia more kepada dalam bentuk inovasi. Okey, adakah projek yang telah masuk AIPSA boleh masuk KICSA? Boleh, tak ada masalah. Tapi ikut je format yang KIK punya format. Okey, adakah pihak mampu akan meneruskan convention pada tahun-tahun akan datang? Itu adalah memang ultimate objektif kami, tapi bergantung kepada keadaan lah dari semasa ke semasa. Terangkan kategori inovasi sosial dengan contoh-contoh. Boleh refer kepada PTPA because kita tak cukup masa di sini. Kalau boleh hantar kepada urus setia KICSA untuk kita nak jawab. Okey. Kira KICSA lebih kepada paperwork. Mana hilang pula? Mana tadi? Atas tu. Work sebelum terpilih ke final, dia bukan kepada paperwork, dia mau kepada outcome base yang kita nak buktikan melalui kita punya report. Okey, itu yang importantnya. Paperwork tu memanglah, tapi kena buktikan melalui outcome. Outcome tu outcome yang betul-betul boleh dinilai, boleh diukur. That's why kita nak tengok dokumen. Kalau tak, macam mana kita nak buktikan? Because semuanya akan nyatakan, okey, bila saya buat projek ni meningkatkan keselamatan, tapi tak ada pembuktian. Mungkin tak ada keselamatan, mungkin jenayah semakin berkurangan. How we want to buktikan perkara tersebut? Itu yang very important sebenarnya. Okey. Kerajaan negeri, agensi tersebut perlu mendapatkan kelulusan daripada SUK. Betul? Memang betul. Okey, ada tak yang okey ya? KIK pakai horizon baru, yes. Kita semua ni adalah berdasarkan PTPA bilangan 1 tahun 2016. Next. Untuk slide memang kita akan letak kita akan letak dekat media sosial mampu nanti kita akan letak. Dan kalau projek akan bertanding ke International Quality Productivity Convention 2023 pada awal September, belum menyertai lagi, belum pun tahu menang ke tak menang lagi, maksudnya memang kita alu-alukan untuk masuk dalam pertandingan peringkat mampu di KICSA. Okey, kami alu-alukan semua projek-projek yang telah dibuat sebelum ni dalam tempoh 12 hingga 36 bulan untuk mengambil bahagian dalam kita punya convention ni supaya kita dapat memeriahkan dan juga memberi pengiktirafan kepada kumpulan-kumpulan KIK lah, penggiat-penggiat KIK ni. Okey. Kategori pertandingan tu boleh rujuk juga kepada PTPA bilangan 1 tahun 2016. Dalam tu semua dia akan cerita. Ya. Detail dia. Bila taklimat lagi, kita ni lah taklimat dia untuk penyertaan dan kalau pun ada taklimat untuk peringkat akhir nanti hanya melibatkan kumpulan-kumpulan yang terpilih sahaja. Untuk maklumat tambahan boleh hubungi sekretariat KICSA untuk pencerahan lanjut lah. Sesi taklimat ini
akan dimuat naik rakaman sesi taklimat ini akan dimuat naik melalui FB Mampu lah, FB Mampu JPN. Ada satu lagi soalan. Sistem boleh masuk ke? Boleh. Sekiranya ada perakuan daripada KSU, SUK, sekiranya apa-apa sistem yang dibangunkan boleh masuk. Okey, ada satu soalan ni. Sebelum ni hanya Johan peringkat kebangsaan bagi setiap kementerian SUK untuk menyertai MPIPA. So KIKSA sekarang terbuka kepada semua kumpulan yang tidak menang tetapi perlu mendapat kelulusan. Betul, perlu mendapat perakuan daripada KSU ataupun SUK. Okay, sekiranya ada soalan-soalan lagi, dokumen sokongan borang penyertaan iaitu cabutan minit adakah wajib? Sebab sekarang dah Jun nak hantar Ogos, maybe kementerian tak buat dah meeting tu atau cukup dengan bukti sokongan surat kelulusan saja. Sekiranya tiada, tak boleh nak buat apa-apa, tapi ada juga agensi-agensi yang memang aktif mengadakan mesyuarat jawatankuasa pemandu inovasi, maka siapa yang ada tu boleh sertakan sekali. Okey, sekiranya tak ada, kita tak boleh buat apa-apa. Salam, projek kami bermula Jun 2022 tetapi terdapat beberapa update kerana ada kriteria baru yang diperlukan oleh KKM. KKM sentiasa ada kriteria tambahan dari semasa ke semasa bagi pengendalian PSTB. Adakah kami layak join? Sekiranya kita ada kriteria-kriteria tambahan yang dibuat dari semasa ke semasa tu, kita tak boleh consider sebagai dia adalah produk terakhir. Because masa kita, maksudnya dia bila ada kriteria tambahan, maksudnya prototype tu akan ditukar balik. Okay, prototype tu kita kena tambah baik lagi. That's why dalam kalau kita buat design thinking, dia akan masuk balik kepada prototype. Macam mana dengan panel penilai? Adakah dari kalangan panel yang dilantik Intan atau dari agensi swasta? Panel penilai adalah panel penilai yang dilantik oleh Intan. Okay, kita tak ambil daripada swasta because kami tahu banyak agensi-agensi juga menggunakan daripada yang tidak berkelayakan. Ramai yang ambil daripada panel-panel yang bukan dilantik di Intan. Okay, that's why kita ada kata cara penilaian dia adalah berbeza. Okey, untuk yang mampu buat memang kami lantik daripada panel yang dilantik daripada Intan yang telah menyertai khusus-khusus yang telah ditentukan. Okey, sekali lagi untuk slide ni kita akan kongsi di platform media sosial. Nanti selepas taklimat ni tamatlah ya. Slide ni kita akan kongsi. Lepas tu bagaimana kami nak tahu sekiranya kumpulan KIK yang kami hantar berjaya masuk ke peringkat seterusnya? Kita akan maklumkan, sabar dan jangan bimbang, kita mesti akan maklumkan mana yang layak ke peringkat akhir, kita akan maklumkan. Dan ada satu soalan, adakah penyertaan wajib untuk semua jabatan? Penyertaan adalah tidak wajib, namun kita galakkan semua untuk masuk. Yang mana yang memenuhi kriteria-kriteria yang telah kami gariskan. Because ramai yang tanya bila nak buat convention KIK, inilah peluang-peluang yang telah disediakan oleh Mampu untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk menyertai. Okey, dan kami harap semua yang terlibat ni boleh memberikan kerjasama lah. Okey, untuk menjayakan kita punya convention kumpulan inovatif dan kreatif. Okey, ketua agensi boleh membuat perakuan projek tak? Ketua agensi tak boleh. Hanya ketua setiausaha atau setiausaha kerajaan negeri atau pengurusi jawatankuasa pemandu inovasi. Berbalik kepada soalan tadi berkenaan minit mesyuarat dan sebagainya, dia ada pilihan. You sama ada you nak buat minit mesyuarat kalau ada mesyuarat ataupun sebarang surat yang memperakukan kumpulan you untuk menyertai KIKSA ni lah.
Sediakan tambak pameran. Okey, tak apa. Nanti di peringkat akhir tu kita akan maklumkan kepada kumpulan lah. Memang kita untuk persembahan tu memang kita perlu bawa produk lah untuk buat demo kan. Tapi itu nanti kita akan maklumkan lah. Dan akan bergantung pada jenis produk yang terpilih lah. Siapa yang terpilih kepada peringkat akhir tu kami akan maklumkan. Lepas tu kami juga akan adakan satu sesi taklimat untuk menjelaskan apa yang kumpulan-kumpulan ni kena buat. Ni tak perlu risau sekarang. Okay, dia dah tulis itu last question. So maksudnya last question lah ni. So saya kira sekiranya tak ada soalan lagi, macam walau bagaimanapun sekiranya ada kemusykilan lanjut mungkin lepas temenung panjang lepas ni baru ada soalan, boleh kemukakan kepada Sekretariat KIKSA lah, melalui email terutamanya lah, lebih mudah melalui email ya. Kita nak manage soalan-soalan. Anggaran hadiah, anggaran dia dalam bentuk wang tunai. Itu yang saya boleh anggar, bukan lagi anggar, saya boleh confirmkan lah. Dia ada wang tunai, trofi dan sijil. Ya. So sekiranya tak ada lagi ni soalan, okey. Sekali lagi saya ingatkan, slide ni boleh didapatkan melalui platform media sosial nanti dan kita akan uploadkan dalam juga kita punya website Mampu, nama web Mampu. Dan juga rakaman untuk sesi taklimat ini akan didapati, akan available lah selepas taklimat ni selesai di FB Mampu. Juara, yang tu kita pulangkan kepada agensi untuk mencalonkan para pegawai ataupun kaki tangan dia yang memenangi KIKSA untuk mendapatkan pingat lah ya. Itu mungkin boleh letak sebagai outcome lah, dia dapat pingat. Sampingan, outcome sampingan. So saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga kita boleh bertemu lah kepada pejuang-pejuang KIK ni, fighter-fighter KIK ni. Marilah, mari kita bertarung di platform. Ini kira platform tertinggi lah ya dalam peringkat sektor awam. Jadi kita pihak Mampu menjemput semua pejuang-pejuang KIK. Inilah masa dia. Alright. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik.